Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in. Wassalatu wassalamu ala rasulil amin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antas samiul alim. Wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbi zidna 'ilma warzuqna fahma. La haula wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Amma ba'd. Insyaallah kita menyambung pengajian kitab Ayyuhal Walad, Nasihat Al-Imam Hujjatul Islam Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali At-Tusi rahimahullahu ta'ala. Semoga Allah merahmatinya serta penterjemah kitab kita yang mulia ini, dan kita mendapat keberkatan daripada kitab yang mulia ini insyaAllah, amin rabbal alamin. Yaitu dalam membicarakan nasihat yang pertama, waktu itu ialah kehidupan. Qala mu'allif rahimahullahu ta'ala, wahai anakku yang tercinta, sebahagian daripada nasihat yang telah diberikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada umatnya ialah sabda baginda yang berbunyi, alamatu i'radillah 'anil 'abdi ishtighaluhu bima la ya'ni wa inna mar'an dhahabat sa'atu min 'umrihi fi ghairi ma khuliqa lahu la jadirun an tatula 'alaihi hasratuhu wa man jawaza al-arba'ina wa lam yaghlib khairuhu syarruhu falyatajahhaz ila an-nar. Artinya adalah dikira sebagai tanda berpalingnya Allah Ta'ala daripada seseorang hamba apabila ia selalu mengerjakan perkara yang tidak berfaedah, dan seandainya ada satu saat sahaja daripada umurnya yang telah digunakannya pada barang yang bukan merupakan tujuan hidupnya, maka layaklah bahawa akan panjang penyesalannya. Dan siapa yang umurnya lebih daripada 40 tahun sedangkan kebaikannya masih belum dapat melebihi kejahatannya, maka layaklah ia mempersiapkan dirinya untuk memasuki api neraka. Kata pengarang, sebenarnya sekadar ini sudah cukup untuk menjadi nasihat kepada semua orang yang berilmu. Muslimat yang dirahmati oleh Allah Ta'ala sekalian, seterusnya iaitu nasihat yang pertama yang kita sedia maklum, kitab kita yang mulia ini adalah datangnya daripada sepucuk surat. Maka bila mana dia sepucuk surat, dia tidak ada pembahagian-pembahagian nasihat. Cuma yang membahagikan nasihat, menjadikan adanya nasihat 1, 2, 3, 4, 5 ni adalah penterjemah kitab kita yang mulia ini. Jadi maknanya pada asalnya dia tak ada. Dia tak ada nasihat pertama, tak ada nasihat kedua. Dan tajuk-tajuk itu pun adalah diletakkan oleh penterjemah sebagai kesimpulan ataupun khulasah bagi setiap nasihat-nasihat yang telah diberikan oleh Imam Ghazali kepada muridnya, untuk memudahkan pembaca dan untuk memudahkan kita mengambil iktibar ataupun mengambil pengajaran daripada setiap nasihat Al-Imam Hujjatul Islam. Jadi nasihat pertama, waktu itu ialah kehidupan, itu adalah tajuk yang bukan kalam Imam Ghazali rahimahullahu ta'ala. Maka yang kalam Imam Ghazali itu adalah di bawah itu, wahai anakku yang tercinta. Lalu Imam Ghazali membawakan yaitu satu nasihat daripada Abdullah bin Mubarak. Nasihat ni kita tak jumpa hadis yang dengan lafaz yang sedemikian, barangkali tersilap cetak. Jadi tuan-tuan boleh perbetulkan, yaitu dia bukan sabda Nabi SAW,
yang kita jumpa adalah kata-kata Abdullah bin Mubarak radhiyallahu anhu. Iaitu Abdullah bin Mubarak. Maksudnya hadis ni Ustaz? Ya, lafaz itu kita tak jumpa hadis. Bahkan guru saya pun dalam dia mensyarahkan perkara ni pun dia kata kita tak jumpa ini adalah hadis. Kerana kita tak berani nak katakan hadis bila mana kita tak tahu asalnya. Kerana kita takut orang menjadi orang yang berdusta di atas nama baginda Nabi SAW. Cuma barangkali ia adalah tersilap, cetak. Tetapi yang adanya ini adalah kata-kata daripada Abdullah bin Mubarak, seorang alim hadis yang sangat terkenal. Maka dibawakan nasihat daripada Abdullah bin Mubarak, yaitu alamatu i'radillah 'anil 'abdi ishtighaluhu bima la ya'ni. Dibawakan tanda-tanda, alamat-alamat seseorang yang hidupnya dipalingkan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi dibawakan alamat Allah Subhanahu wa taala menjadikan dalam kehidupan kita ni ada alamat. Alamat ni bahasa Arab ataupun bahasa Melayunya tanda. Tanda alamat samalah. Jadi bahasa Melayu kita ni banyak menggunakan bahasa Arab. Antaranya safinah iaitu sampan. Sampan daripada sin, pa, fa, nun. Safinah maka adalah sampan. Bahasa Melayu sampan, perkataan yang hampir sama. Adanya alamat yang bermaksud tanda, adanya berkat daripada perkataan barakah. Jadi beberapa perkataan Melayu ini sebenarnya asal daripada perkataan Arab. Termasuklah alamat-alamat Allah Subhanahu wa taala menjadikan dalam kehidupan kita ni ada alamat, ada tanda. Untuk apa Allah Ta'ala jadikan alamat? Untuk memudahkan kehidupan kita. Dalam setiap kehidupan kita ni ada alamat. Rumah kita ada alamat, tempat kerja kita ada alamat. Bahkan Allah Subhanahu wa taala menjadikan dunia pun kalau nak kiamat ada alamat dia, tanda dia. Di antara alamat dunia hampir pada kiamat, nak buat baik rasa payah, nak buat jahat rasa mudah, anak derhaka semakin banyak, cuaca yang panas, gempa bumi yang kerap kali berlaku. Ini alamat-alamat tanda-tanda kiamat. Begitulah Allah Ta'ala jadikan manusia kalau nak mati pun ada tanda dia. Sakit, pingsan ataupun sakit jantung, ada alamat tanda-tanda dia. Begitulah juga binatang. Binatang kalau dia nak mati pun ada tanda dia. Kucing kat rumah kita nak mati ada tanda dia. Biasanya kucing ni kalau sebelum dia mati dia menjauhkan dirinya daripada tuan dia sendiri. Dia mati tempat jauh-jauh sikit daripada tuan dia. Jadi kucing pun nak mati pun ada alamat. Bahkan segala benda Allah Ta'ala jadikan dalam hidup kita ni ada alamat tanda. Benda kita ni, lampu yang ada dalam surau kita ni pun bila dia mati, sebelum dia mati dia ada alamat berkelip-kelip. Lalu sekarang ni jenis LED. LED ni kalau orang elektrik dia beritahu tanda LED ni nak rosak Ustaz bila dah mula jadi kuning. LED tu warna putih jadi kuning, itu tanda dia nak mati lagi. Jadi Allah jadikan ada tanda-tandanya. Kereta yang kita naik pun sebelum mati ada tanda dia. Mula-mula jarum minyak turun, kemudian kita buat tak layan juga, kemudian jarum minyak, simbol minyak tu mula menyala warna oranye. Kita buat tak layan juga, kemudian kereta kita pun mula jadi, orang Terengganu kata bobok tu. Bukan tak layan Ustaz. Harap. Bobok ni apa, tersedut, semput ke apa? Dah tersedut-sedut. Mudah katanya bobok lah orang Terengganu kata. Jadi kita buat tak reti juga, mampulah kita. Jadi begitu alamat ini tanda sebagai untuk kita berwaspada, berhati-hati. Begitulah Allah jadikan dalam kehidupan kita ni ada tanda kita dirahmati, dikasihi, disayangi oleh Allah, dan ada tanda kita jauh daripada rahmat Allah Subhanahu wa taala. Jadi maka sebab tu tanda ni kita boleh tahu dengan cara macam mana? Dengan cara kita duduk seorang diri, kita bermuhasabah, maka kita akan rasakan bahawa kita ni sebenarnya hidup kita ni jauh ataupun dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Sebab tu satu hari Khalifah Harun Ar-Rasyid dia duduk termenung seorang diri. Jadi sehingga dia merasakan bahawa hidup aku ni sebenarnya macam jauh dengan Allah Subhanahu wa taala.
Jadi kita pun begitulah. Kalau kita duduk seorang diri, lepas sembahyang isyak, lepas sembahyang subuh, cari satu sudut duduk seorang diri, kita kenangkan dosa kita, banyaknya kita lalai daripada mengingati Allah, banyaknya kecacatan kita dalam melaksanakan ibadah, menyebabkan bila mana kita duduk temenung seorang diri, kita akan rasa kita dekat ke jauh dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi begitulah Khalifah Harun Ar-Rasyid. Dia duduk temenung, dia rasa macam aku ni jauh dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi dia pun perintah kepada pegawai istana dia, aku nak pergi jumpa dengan seorang alim yang terkenal pada ketika itu yang bernama Fudail bin Iyad. Jadi Fudail bin Iyad ni orang alim yang terkenal. Jadi begitulah Khalifah Harun Ar-Rasyid, kalau dia ada masalah dia akan jumpa ulama. Jadi ulama pada ketika itu yang masyhur adalah Fudail bin Iyad. Dalam perjalanan pergi ke rumah Fudail bin Iyad pada malam hari dengan rombongan istananya, lalu dalam masa tersebut Fudail bin Iyad melihat ada satu rombongan cahaya yang makin lama makin dekat, makin lama makin dekat menuju ke rumahnya. Jadi kata Fudail bin Iyad dalam hati dia, ni barangkali rombongan daripada istana ni. Ni mesti rombongan daripada istana. Jadi Fudail bin Iyad bila tahu itu rombongan khalifah nak datang ke rumah dia, maka dia tutup segala lampu-lampu padam, segala lampu-lampu yang ada di rumahnya sehingga rumahnya menjadi gelap gelita. Dan dia buka pintu rumahnya seluas-luasnya. Ini pelik Fudail bin Iyad. Dia sambut orang besar nak datang ke rumah dia dengan cara dia padamkan lampu sehingga rumahnya menjadi gelap gelita. Tak ada orang sambut orang besar datang rumah dia dalam keadaan dia gelapkan rumah dia. Kita kalau menteri besar nak datang rumah kita pun, lampu jamban pun kita buka. Tak ada lampu, kita cari lampu. Okay? Kita akan cerahkan rumah kita, ni orang besar nak datang. Jadi Fudail bin Iyad, walaupun yang nak datang itu adalah raja, khalifah, dia padamkan lampu sehingga rumahnya menjadi gelap gelita, dia buka pintu rumahnya. Bila sampai khalifah ke rumahnya, khalifah pun bersalam dengan Fudail bin Iyad. Saat ketika mana tangan Fudail bersentuh dengan tangan khalifah, waktu bersalaman, kata Fudail, alangkah baiknya, alangkah bagusnya kalau tangan yang lembut yang aku sentuh ini tidak diazab dan dibakar oleh api neraka Allah. Menangis Khalifah Harun Ar-Rasyid, kawan tengah sedih, rasa jauh dengan Allah, tiba-tiba diperingatkan tentang neraka jahanam, bertambah sedih. Sehingga kata pegawai istana, wahai Fudail, kamu ni orang yang biadab. Pasal apa kamu buat menyakiti hati khalifah? Khalifah datang untuk agar kamu menggembirakan dia, tapi kamu menambahkan kesedihan kepada khalifah. Kamu orang yang biadab. Lalu jawab Fudail kepada khalifah, wahai Harun, siapa yang kurang ajar sangat cakap dengan aku ni? Jadi Fudail bin Iyad ni bukan jenis orang yang takut kepada pemerintah. Dia kata, wahai Harun, siapa yang cakap kurang ajar dengan aku? Kata Harun Ar-Rasyid, inilah dia pegawaiku, inilah dia menteri aku. Kata Fudail, wahai Harun, ingat manusia yang macam ni lah menggembirakan hati kamu di dunia, tetapi di akhirat kelak dia mengheret kamu ke lembah kebinasaan. Atas dunia dialah dia mengampu kamu, dia ampu kamu, dia cium tangan kamu, dia jilat tangan kamu. Itulah orang pengampu dia, tuan-tuan. Dia bukan cium tangan, jilat terus kawan. Jadi ini hidup orang yang mengampu, berkata-kata indah, manis, tetapi hakikatnya mereka inilah yang akan mengheret kamu ke lembah kebinasaan. Lalu kemudian Harun bertanya, wahai Fudail, pasal apa rumah kamu ni aku tengok gelap? Sebab bil api naik ke? Tu tambahlah tuan-tuan. Musim barang naik ni 2 Julai ni. Semua naik. Jadi pasal apa rumah kamu ni gelap? Kata Fudail, wahai Harun, aku tengok kamu ni hidup dalam keadaan sentiasa cerah. Dan hidup dalam keadaan siang diterangi dengan cahaya matahari, malam diterangi dengan lampu-lampu istana. Ni nak datang rumah aku pun dengan lampu-lampu lagi ni. Aku bimbang kamu lupa satu ketika kamu akan duduk di tempat yang gelap gelita seorang diri, iaitu di alam barzakh, di alam kubur. Menyebabkan khalifah pun senyap. Lalu dia pun berlalu pergi, balik terus, tak sempat duduk lama. Dia begitu tuan-tuan. Kalau kita bercakap sembang berakhirat ni, memang orang tak duduk lama rumah kita. Jadi kalau jenis ada orang suka datang rumah kita, duduk sembang lama-lama, cakap berakhirat. Tak sampai 5 minit, insya-Allah balik. Mari saja nak membawa, kita nak membawa tajuk apa ini? Lama kita sembang bab sakaratul maut lah bagi ni.
Dia duduk sekejap je. Jadi tak sedap duduk. Jadi jimat air gula rumah kita. Musim-musim minyak pun mahal ni. Tak, jimat. Itu cara yang terbaik. Nak mudah lagi, letak batu nisan 2 biji atas meja. Lagilah dia masuk tu tengok batu nisan, patah balik terus. Jadi begitulah Allah jadikan dalam hati manusia ni dia boleh rasa tanda-tanda, alamat-alamat sama ada dia ni jauh ataupun dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi begitu Allah Taala jadikan. Begitulah sebaliknya mafhum mukhalafah daripada apa yang disebutkan oleh Abdullah bin Mubarak ini. Bila seorang itu dikasihi dan disayangi oleh Allah, ada tanda. Bila seorang itu Allah sayang, Allah kasih pun ada tandanya. Jadi apa tanda Allah Ta'ala sayang pada kita? Apa alamat Allah Ta'ala merahmati kehidupan kita? Apa alamat Allah Ta'ala kasih kepada kehidupan kita? Apakah kasih Allah, rahmat Allah kita boleh diukur dengan kekayaan yang Allah bagi pada kita? Tidak. Kalau kaya itu tanda Allah sayang kita, nescaya orang yang paling Allah sayang adalah Qarun. Qarun kaya lagi kaya daripada kita. Maka Qarunlah orang yang paling Allah Ta'ala sayang sepatutnya. Kalau kaya itu sebagai kayu ukur kita disayangi dan dikasihi. Qarun memiliki harta kekayaan yang luar biasa. 7 ekor unta bawa anak kunci gedung sahaja. Maknanya satu gedung ada harta pembendarahan yang begitu banyak. Jadi 7 ekor unta itu bawa anak kunci gedung saja. Itu maknanya 7 biji kereta bawa geran tanah saja, tuan-tuan. Tak tahu berapa keping geran tanah dalam kereta. Jadi begitu kekayaan luar biasa Qarun. Tapi Qarun dilaknat oleh Allah. Bererti kekayaan bukan kayu ukur kita disayangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kadang-kadang kekayaan itu adalah sebagai istidraj, pemberian Allah dalam keadaan Allah tidak reda pada kita. Macam mana kita nak tahu ia pemberian Allah reda ke tidak? Saat Allah bagi suatu nikmat pada kita dalam keadaan kita derhaka pada Allah Subhanahu wa taala. Dia kata, tengok aku tak semayang pun boleh kaya. Aku tak tutup aurat pun Allah bagi aku kaya. Kamu yang tutup aurat hidup bangsa dengan miskin. Ni. Dia kedekut pun Allah bagi kaya, dia tak semayang pun Allah bagi kaya. Ini pemberian Allah dalam keadaan Allah tidak reda pada hamba. Dia derhaka dalam keadaan dia menggunakan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Datuk, apa alamat Allah Taala sayang kita? Apakah alamat tanda Allah sayang pada kita itu boleh diukur dengan jawatan yang kita ada? Dapat jawatan hebat, tanda kita ni Allah reda? Tidak. Kalau jawatan itu sebagai kayu ukur kita disayangi dan dirahmati oleh Allah, nescaya orang yang paling Allah Ta'ala sayang adalah Fir'aun. Fir'aun jawatannya hebat, Perdana Menteri Mesir. Hebat jawatan Fir'aun. Tidak ada orang yang lebih hebat daripada jawatan Fir'aun. Tetapi Fir'aun juga dilaknat oleh Allah kerana jawatan itu bukanlah mengukur bahawa dia adalah di pihak yang benar. Datuk, apakah tanda seorang itu disayangi oleh Allah? Apakah kerana pengikut dia ramai? Pun tidak. Pengikut ramai bukan bermaksud dia benar. Kalau nak ukur dia ni pengikut sikit dia salah, pengikut ramai dia benar. Nescaya yang lagi benar adalah Fir'aun berbanding Nabi Musa AS. Karena waktu peristiwa Nabi Musa dikejar oleh Fir'aun, dia punya bala tentera saja lebih kurang 2 juta saja. 2 juta bala tentera Fir'aun. Maknanya 2 juta ni sebahagian besar rakyat Malaysia. 2 juta. Yang kejar penduduk, yang kejar Nabi Musa AS bersama dengan Nabi Musa hanya beberapa buah keluarga sahaja yang saat bersama dengan Nabi Musa AS. Jadi kalau nak diukur dengan bilangan, mengukur kepada seorang itu benar, nescaya yang benar itu Fir'aun. Bahkan disebut dalam sejarah manusia ni ada Nabi, 3 orang Nabi, seorang saja pengikut. Maknanya sikit sangat pengikut. Bererti pengikut sikit belum tentu dia ni sesat. Maknanya 3 Nabi, seorang pengikut. Kalau nak nisbah hari ni, 3 orang ustaz mengajar, seorang tukang dengar. 3 orang ustaz mengajar kuliah Tuhan, seorang lagi dengar. Jadi maknanya, apakah ustaz ni sesat ke ustaz ni? Tu yang tak ramai pengikut. Ustaz ni ramai pengikut, dia mesti ustaz yang benar.
Tidak, kebenaran itu tidak diukur dengan bilangan orang yang mengikutinya. Dah tu apa tanda seorang itu dia dapat rahmat Allah? Apakah kerana kecerdikannya? Dia ni cerdik agama? Tidak juga. Alim agama belum tentu Allah redha, sebab ada orang alim agama diazab oleh Allah lagi pedih daripada orang yang jahil. Sebab hidupnya menyesatkan manusia. Dia guna agama menyesatkan manusia. Dah tu bagaimana seorang itu kita nak tahu diri kita ni ada alamat tanda dirahmati oleh Allah? Kata ulama, satu benda yang kamu kena tengok pada kebaikan yang ada pada diri kamu. Kalau kamu mudah berbuat baik, itu tanda Allah sayang. Kalau kamu sukar melaksanakan kebaikan, itu tanda kamu dipaling rahmat oleh Allah Ta'ala. Maknanya tanda kita nak tengok hidup kita ni, Allah rahmati ke tidak rahmati, maka tengok pada kita ni mudah ke tak mudah nak buat baik. Bila kita jadi kaya yang mudah nak buat baik ke kaya yang susah nak buat baik? Tapi kalau kaya suka sedekah, zakat tak pernah tinggal, suka cari orang susah, maka kekayaan kita tak kedekut, itu tanda kita kaya yang dirahmati oleh Allah. Kalau bila kita ada jawatan, kita mudah buat baik, kita jadi bos syarikat, kita buat kuliah zuhur, kita pun buat pengajian pada staf kita, kemudian kita suruh staf kita ni semua untuk solat berjemaah. Ada bos yang sebegitu ada. Saya pernah pergi satu kilang tabligh di Shahlam, kilang besar lah. Jadi rupanya bos di situ, bos dia tabligh dan semua staf dia tabligh muslimin semua yang kerja kat dia. Jadi yang syarat mesti nak kerja dengan dia adalah tabligh. Di antara ni syarat mudah kalau nak masuk kerja. Sampai waktu solat wajib berjemaah. Semua perniagaan urus niaga terhenti. Semua kerja-kerja kerani-kerani akan berhenti buat kerja bila tiba waktu solat. Staf dia yang keluar berdakwah, keluar 3-4 hari, keluar berapa hari ni, dah dapat allowance pula. Yang tak keluar tak dapat allowance. Sampai macam tu dia buat. Jadi pemiliknya Datuk. Saya lupa nama apa Datuk tu. Tapi nak katanya dia seorang bos, tapi dia mudah untuk berbuat baik. Dengan jawatan dia boleh mudah buat baik. Maka itu tanda Allah Ta'ala rahmati dia. Bila dia jadi orang yang berilmu, dia mudah melaksanakan amal ketaatan dengan ilmu yang dia ada. Ada orang berilmu, beramalnya tak ada, sembang banyak, amalnya tak ada. Jadi maka dengan sebab itu tanda kita dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka katanya lagi, maka tanda orang itu dipaling rahmat, dia susah nak buat baik. Sibuk dengan benda yang tidak bermanfaat. Siang malam, bangun pagi pun sibuk dengan benda tak bermanfaat, sampai dia tidur balik pun dalam keadaan dia sibuk dengan benda yang tidak bermanfaat. Jadi kita kena muhasabah hidup kita ni daripada kita buka mata tadi sampai kita tutup mata semalam. Kita buka mata semalam sampai kita tutup balik mata kita, kita sebenarnya sibuk dengan apa sebenarnya? Itu kita kena muhasabah. Bangun pagi, seorang mukmin dia bangun dengan rasa kehambaan pada Allah. Bangun dengan dia niat, hari ini aku nak imarahkan hidup aku ni untuk agama Allah. Jadi bangun pagi baca doa. Kita bangun pagi baca WhatsApp dulu. Dah beza dah. Maknanya pagi pun dah sibuk dengan telefon dah. Siapa miss call semalam? Tengok ya. Doa tak baca. Kemudian tidur balik, tidur dengan apa kita? Kalau tidur dengan ayat kursi, tidur dengan bacaan surah alhamdulillah. Seperti mana sekarang Nabi memberi jaminan siapa yang tidur baca ayat kursi, Allah Ta'ala utuskan ada penjaga bersama dengannya sampai dia bangun pada esok pagi. Tidur dengan ayat kursi, alhamdulillah. Allah tidur pun dengan telefon juga. Tu pun tak perasan telefon jatuh atas muka. Main tengok TikTok, video jatuh, telefon jatuh atas muka. Hitam dahi buka. Orang ingat sujud qiyamul lail. Rupanya kuat main telefon rupanya. Ingat lepas mata kuat bangun tahajud. Rupanya banyak sangat tengok telefon. Jadi begitulah kehidupan orang yang lalai, yang Allah palingkan rahmat daripadanya, siang malam hidup dengan sibuk maksiat pada Allah. Ada orang bangun pagi dah fikir dah hari ni nak pecah masuk rumah siapa hari ni. Ni orang yang lagi celaka atas dunia. Dah lah tak semayang satu. Kemudian bangun pagi dia fikir hari ni nak cari harta haram ke celah mana pula. Malam mencuri rumah, hari ni curi bank kot lagi.
Hari ini dia buat maksiat, ada orang duit banyak tapi dihabiskan pada jalan yang tidak ada manfaat. Hari ini nak pergi kelab mana hari? Orang terlampau kaya tuan-tuan, maka dia akan mula fikir, hari ini aku nak shopping kat mana pula? Nak habiskan duit kat mana? Saya pernah jumpa tuan-tuan, orang kaya berbelanja duit, dia ikat dengan getah je macam ni. Sehari dia belanja duit RM50, not 50 dia ikat dengan getah, letak dalam poket. Rupanya itu adalah duit belanja harian dia. Yang duit tu, Masya Allah, kita kata tak tahu berapa ribu, tak tahu. Esok ikat dengan getah macam tu setiap hari. Maknanya ada orang memang hidupnya suka berbelanja. Jadi kita mustahil ada orang hidupnya kaki kelab. Hari ni nak berhibur kat mana, esok nak berhibur kat mana. Sampailah dia tertidur keletihan dengan maksiat yang dia buat. Jadi begitu kehidupan orang. Hari ini dia nak buat apa? Begitulah kehidupan orang yang dipalingkan rahmat oleh Allah. Dia sibuk dan dia letih dengan bermaksiat kepada Allah. Jadi hidup kita ni tuan-tuan, simak yang dirahmati oleh Allah, letih kita tak boleh nak lari daripada letih. Letih kita tetap letih sebab ini dunia memang tempat letih. Cuma letih kita ni sama ada dua. Kita letih buat ibadat ataupun kita letih buat maksiat, dua tu je. Ataupun kita letih tak buat apa-apa. Tak buat apa-apa, letih juga. Termenung, sehari termenung, tengok wanita hari ini, kemudian tengok pula termenung, tengok mak kilau. Letih juga. Ingat tak letih tu? Jadi letih, buat apa pun letih dalam hidup kita ni. Tak ada yang tak letih. Jadi letih kita kok jalan mana? Letih buat ibadat, zikir letih juga, zikir ni subhanallah, subhanallah, letih juga. Baca Quran, puasa, letih. Jadi keletihan kita ini atas asbab apa sebenarnya? Maka beruntung orang yang Allah Ta'ala letihkan dia di atas jalan ketaatan pada Allah. Masalah ada. Orang yang buat ibadat ada masalah, pening dengan masalah dia. Orang yang hidup dengan ketaatan dia ada masalah. Orang yang hidup dengan maksiat pun ada masalah. Orang yang kita tengok dia ni kaya, boleh beli apa benda, dia ada masalah dia. Tapi orang yang hidup di atas jalan agama, dia pun ada masalah. Cuma berbeza dia, masalahnya di atas jalan agama. Masalah orang dunia di atas jalan dunia. Jadi begitulah dunia, dia memang tempat letih, dia memang tempat ada masalah, dia memang tempat yang memenatkan. Cumanya bagaimana kita memilih jalan. Kalau kita memilih jalan untuk mendapat redha Allah, kepenatan kita, kesedihan kita adalah kerana agama. Sedih pun kerana agama, sabar pun di atas jalan agama. Lalu kemudian disebut, wa inna mar'an dhahabat sa'atu min umri fi ghairi ma khuliqa lahu lajadirun an tatula 'alaihi hasratu. Maka katanya lagi, dan seandainya sesaat sahaja daripada umur kamu, pada setiap usia Allah bagi pada kamu 60 tahun, 70 tahun, sesaat dicabut daripada umur tersebut, dalam keadaan sesaat itu kamu bazirkan pada jalan yang bukan tujuan kamu dihidupkan, maka panjanglah penyesalan kamu di akhirat kelak. Itu kalau sesaat. Bagaimana kalau 1 jam? Bagaimana kalau seminggu, setahun yang berlalu dengan kelalaian? Maka rugilah kita yang panjang di akhirat kelak. Maka kalau digunakan pada bukan tujuan kehidupan kita, apa tujuan hidup kita, maka setiap manusia dia wajib tahu apa tujuan dia hidup. Siapa yang dia tak tahu tujuan dia hidup hari ini, tempat baliknya neraka jahanam di akhirat. Dia tak tahu dia hidup untuk apa sebenarnya. Bangun pagi, makan, tidur, makan, kerja, balik kerja, letih bersama keluarga, tidur balik. Itulah berlalunya hari setiap harinya, dalam keadaan dia tak tahu sebenarnya untuk apa dia hidup. Sehingga dia mula tak semayang pun dia tak rasa apa-apa, sebab dia tidak tahu tujuan dan nilaian kehidupan yang Allah pinjamkan sekejap padanya. Sedangkan tujuan manusia ni hidup disebut, kata ulama, setengah ulama menyatakan tujuan kita hidup ni dengan 3 tujuan. Pertama disebut tujuan Allah hidupkan kita balik hari ini, kita boleh bernafas lagi ni, iaitu dengan tujuan pengabdian pada Allah. Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Allah Ta'ala minta penghambaan kita padanya. Ini tujuan kita hidup hari ini. Sebab tu kita bangun pagi, kita kena tanya diri kita, hari ini Allah nak kita buat apa sebenarnya? Dan tidak lain tidak bukan Allah nak kita solat berjemaah,
semayang subuh, zikir subuh, dengar pengajian subuh, sama ada pengajian secara online ke, sampai masuk waktu Isra, kita pun salat sunat Isra 2 rakaat, semayang sunat duha pula 4 rakaat. Maka kita hidup dalam keadaan kita tahu Allah berkehendak kita nak buat apa. Maka penghambaan kepada Allah Ta'ala itu tujuan kita dihidupkan. Maka kita bangun hari ini kerana kita adalah hamba Allah. Kemudian yang kedua, tujuan manusia dihidupkan menunaikan amanah. Bangun hari ini kerana kita ada amanah nak kena tunai. Amanah pada jasad kita pun ada, amanah pada keluarga kita pun ada. Jadi Allah Ta'ala nak jadikan pada kita ni ada amanah yang mesti kena tunai. Tak ada suami, amanah dengan diri sendiri. Ni nak kena jaga maruah diri, ni amanah kita. Di saat hari ni perempuan hilang rasa malu, joget dekat video dalam keadaan walaupun berpudah menutup wajah, dengan menayangkan maknanya bentuk badan dan sebagainya, maka kita telah khianat dengan amanah pinjaman Allah. Maka sebab itu pada jasad kita ni ada hak yang kita kena tunai. Pada mata kita ada hak yang kita kena tunai, pada tangan kita ada hak yang kita kena tunai. Maka sebab itu tunaikanlah hak tangan kita ni pada benda yang sepatutnya. Sebagai contoh dalam semayang, semayang hak tangan kita ni ada hak kita kena tunai, tangan kita diangkat. Pertama waktu kita angkat takbir, yang tu wajib. Kemudian waktu kita nak turun rokok, angkat pula sekali lagi, itu sunat. Kemudian daripada rokok ke iktidal, kita angkat pula sami Allahu liman. Ini hak tangan kita. Yang hak itu kita tak tunai, kita malah nak angkat, kita tak buat, maka kita telah menafikan hak dia untuk mendapatkan pahala sunat. Jadi maka tangan kita ni jangan duk ambil benda yang haram, jangan duk buat benda yang melalaikan. Ini tangan kita, ada hak kita. Begitulah juga pada jasad kita, kaki kita ada hak dia, kemana dia melangkah. Mulut kita ada hak yang mesti kita kena tunaikan pada mulut kita. Maka setiap kita ada amanah. Ada suami, amanah dengan suami. Amanah dengan suami yang menjadikan asbab dia bersabar dengan kehidupan rumah tangga, Allah bagi dia syurga. Ada orang dia tak nak masalah rumah tangga, Ustaz saya duduk seorang je lah. Tak nak masalah, boleh tak ada masalah, cuma dia dapat pahala dia duduk seorang. Sabar seorang diri pun ada masalah juga. Duduk dengan suami pun ada masalah duduk dengan suami. Kena sabar dengan perangai suami. Bukan semua suami baik. Ada suami ni kadang-kadang buat kita terasa hati, bukan sekali-sekala, hari-hari buat terasa hati pun ada. Hari-hari buat terasa hati. Maka sabar kita dengan rumah tangga kita, dapat pahala lebih. Maka ada hak kita, maknanya tetap bersabar, tunaikan hak kita sebagai isteri dia. Walaupun jahat macam mana, itu urusan dia dengan Allah. Ada urusan aku dengan kamu, aku bila kahwin dengan kamu, aku kena khidmat dengan kamu. Maka itu ganjaran syurga Allah Ta'ala beri. Isteri ni mudah nak masuk syurga, tunai hak suami, tunai hak Allah, dua tu je. Maka dia mudah untuk jalan dia masuk syurga Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kemudian ada anak, ada hak anak pula, kena tunai amanah anak pula, didik anak. Betul Imam Ghazali sebut, didikan terbaik seorang anak kalau nak didik agama, jangan bagi orang lain ajar agama untuk anak kita. Kita sendiri yang kena ajar agama. Nak ajar agama macam mana Ustaz? Kami pun jahil. Apa tu kena mengaji? Muslimat dia kena mengaji. Sebab sebagai muslimat, dulu-dulu mereka ni alim. Jadi sekarang ni susah nak cari muslimat yang alim, mengaji, kuat ibadah. Sebab tu lahir ulama terdahulu kerana ibu dia ni orang alim. Ibu dia pandai baca kitab Arab, mak pandai baca kitab Arab. Kita pandai baca apa tu? Kita kena tanya kita. Pandai baca juga Ustaz, baca WhatsApp. Baca majalah. Baca tu lah. Baca kitab tak boleh. Tu pun baca kitab pun tak datang juga. Orang tolong baca kitab ni, kita tolong baca kitab ni. Tolong baca kitab supaya tolong fahamkan. Maka tu pun tak datang. Jadi maka sebab tu tuan-tuan, amanah kita pada anak kita, tunaikan hak kita. Kemudian yang ketiga, tujuan manusia dihidupkan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala, iaitu untuk menjadi khalifah di atas muka bumi Allah. Jadi khalifah ni Allah sediakan dunia bumi ini untuk kita makmurkan dengan jalan yang sebaik mungkin. Allah sediakan rezeki pada kita, gunakan rezeki itu pada jalan yang sepatutnya. Allah hidupkan binatang-binatang ternakan
maka uruskan binatang ternakan itu pada jalan syariat, jalan syarak. Jangan kamu melampau batas syarak. Binatang yang ada itu sembelih guna jalan syarak. Jangan kamu makan bangkai binatang-binatang yang diharamkan. Maknanya jangan kamu makan binatang-binatang yang memang tak boleh nak dimakan. Mana? Itulah tugas khalifah. Maka itulah tujuan kita dihidupkan oleh Allah Subhanahu wa taala, supaya kita tidak menyesal panjang pada hari kiamat nanti. Jadi kita akan menyesal satu saat bila satu saat kehidupan kita ni berlalu dalam keadaan sia-sia. Hari ini muslimat yang dirahmati oleh Allah, kita boleh selawat kerana kita masih hidup. Tu kerana kita boleh selawat. Mati tak ada ruang lah nak selawat. Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli ala Muhammad. Kita boleh istighfar sebab kerana kita hidup. Hari ini kawan kita ada yang duduk di negeri yang lain dah, negeri barzakh. Yang baru meninggal minggu lepas, yang baru meninggal 2 minggu lepas, dia dah berada di negeri barzakh. Semalam pun saya kuliah di satu surau, dan di surau tersebut ada jemaah yang baru meninggal minggu lepas. Jemaah tu memang saya ingatlah dia, sebab dia selalu duduk depan saya. Haji ni selalu duduk depan saya. Dia duduk dengan tongkat dia selalu duduk dengar kita kuliah, dan memang saya ingat dia. Lepas kuliah dia mari jumpa saya khusus, selalu dia begini. Dia kata, "Ustaz, terima kasih Ustaz atas ilmu malam ni." Itulah setiap kali saya kuliah, sudah kuliah, "Ustaz, terima kasih Ustaz atas ilmu malam ni." Jadi sehingga minggu lepas dapat makluman dia pun meninggal dunia. Jadi saya tak sempat nak ziarah. Saya pun sebut dalam kuliah saya semalam, saya kata hari ini haji yang bersama dengan kita minggu lepas, hari ini dia sudah berada di negeri yang lain daripada kita, negeri yang kekal abadi. Bezanya kita masih boleh beramal, dia sudah tak boleh beramal. Kita masih lagi boleh beristighfar, dia tak boleh beristighfar. Kita boleh selawat, dia tak boleh selawat. Kita dah boleh mari pengajian, dia tak boleh mari pengajian. Cumanya saya duk tanya adik dia semalam, dia kata abang dia ni yang meninggal dunia, dia kata cukup mudah Ustaz, dia kata. Malam terakhir dia sempat lagi solat berjemaah di surau tu, sembahyang isyak. Kemudian esok subuh dia sempat lagi qiyamul lail dalam keadaan dia sakit demam. Kemudian dia nak angkat takbir sembahyang subuh seorang diri atas kursi. Masa tu dia dah tak ada pesan, hantar hospital, meninggal. Itulah. Jadi tu pun selepas beberapa hari baru balik daripada umrah pula, tuan-tuan. Balik umrah pula. Jadi nak kata, dia kata, "Ustaz, kami lega, dia dah selesai urusan dengan Allah Ta'ala, maka kita lah pula macam mana." Jadi nak kata begitu kehidupan. Jadi hari ini ada orang yang duduk di negeri yang akhirat, negeri yang kekal, negeri yang dia tak boleh patah balik dah atas dunia. Maka sebab itu kalau sesaat kita buat maksiat, maka berapa kerugian yang tertanggung kita selepas mati. Jadi kita dalam waktu muda banyak lalai, waktu kita sehat hari itu kita banyak lalai. Ni pun dekat-dekat pengajian, pun dekat penghujung usia 30-an, 40-an baru dekat dengan pengajian. Dah 20 tahun hidup dengan kelalaian, 15 tahun hidup dengan kelalaian, maka berapakah kerugian yang tertanggung di atas kehidupan kita. Maka topaklah dengan iaitu dengan umur kita yang tersisa ini. Lalu kemudian disebut, "Wa man jawazal arba'in wa lam yaghlib khairuhu syarruhu falyatajahaz ila an-nar." Lalu kemudian kata Abdullah bin Mubarak, siapa yang umurnya lebih daripada 40 tahun sedangkan kebaikannya masih belum dapat melebihi kejahatannya, maka layaklah ia mempersiapkan dirinya untuk memasuki api neraka jahanam. Maka kata Imam Ghazali, siapa yang umurnya dah lebih 40 tahun. Sebab apa disebut dengan usia 40 tahun? Kerana disebut usia kematangan manusia itu pada usia 40 tahun. Biasanya umur matangnya 40 tahun. Kalau 40 tahun tu, selepas 40 tahun sibuk dengan maksiat lagi, ghalib mati dengan maksiat. Maknanya biasanya mati dengan maksiat, susah nak balik pada taat Allah. Tapi kalau usia 40 tahun itu hidup dengan ketaatan, ghalibnya dia akan mudah mati dengan ketaatan. Itu kebiasaan. Jadi usia 40 tahun ini adalah usia untuk kita muhasabah diri. Dan usia di antara usia yang disebut ulama-ulama mula memakai tongkat pada usia 40 tahun. Mereka dah mula pakai tongkat, bukan kerana berhajat pada tongkat, tetapi supaya sedar diri. Bila pakai tongkat, dia sedar dirinya tua.
menyebabkan dia sudah hilang, dia sudah mula rasa malu, makin malu untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi pada usia 40 tahun adalah usia untuk kita berhati-hati. Berhati-hati dengan kehidupan kita. Lepas tu setelah kita mencapai usia 40 tahun, banyak benda yang kita kena ubah. Satu, pakaian kita kena ubah. Biar pakaian kita ni adalah pakaian orang yang beragama. Ni kalau 40 tahun duk pakai skirt lagi orang perempuan, Allah, kesian kita tengok. Kesian apa? Sedih kita dalam usia itu dia masih lagi begitu. Dia masih lagi dalam keadaan begitu. Maka minta Allah Ta'ala bukalah hati dia untuk balik pada Allah. Dalam usia 40 tahun dengan pakai perfume-nya 1 kilo dah berbau dah perfume tu. Dengan pakai apa ni lipstick dia tu, jauh tu dah nampak merah. Ingat lampu isyarat. Rupanya bibir kawan tu. Jauh. Sekarang ni payah nak nampak pakai mask. Pakai mask tak nampak mana. Dia ada untung juga rupanya pakai mask. Jadi mengelak fitnah dunia. Jadi begitulah usia 40 tahun pakaian kena ubah. Pesan kat suami kita yang dah usia 40 tahun, tak payahlah pakai cap. Ni duk pakai topi sudu lagi tu buat apa? Dah umur 95 dah. 95 dia pakai topi sudu Adidas. Dah kena ubah dah. Kamu dah nak mati dah. Mudah kata begitu. Bukan saya kata haram, tapi pakaian ni dia memainkan faktor untuk kita taat pada Allah. Kalau kita pakai pakaian ini, pakai kopiah, patutnya kita kena dah tukar. Kalau lelaki usia 40 tahun, kopiah kena duduk atas kepala dah. Bukan cap tu duduk atas kepala, kopiah. Sebab bila ada kopiah, pakaian kita ni menghalang kita untuk berbuat dosa pada Allah. Sikit sebanyaklah. Terhalang kita untuk buat dosa. Nak tengok orang perempuan lama-lama kan, aku pakai kopiah ni. Kalau tengok pun dia pakai spek mata hitam. Orang tak nampak sikit. Dia jagalah kalau suami suka pakai spek mata hitam. Kena perhati betul-betul biji mata dia tengok ke mana, jalan tu tengok ke mana. Ada orang lelaki ni dia liar juga punya. Jadi pakai kopiah ni tak tergamak dia nak buat jahat. Saya pernah jugalah sekali kalau nak pergi kuliah. Jadi lampu isyarat merah, orang tak ada. Jadi nak tempuh lampu isyarat ni, kopiah tak kepala, buang kopiah. Tak tergamak. Sebab apa? Takut jadi fitnah pada agama. Tapi memang kita dah kalut dah, kejar nak pergi kuliah ni. Jadi nak katanya kita nak langgar lampu isyarat pun tak tergamak sebab kopiah atas kepala. Dia betul lagi nak buat benda-benda maksiat. Jadi pakaian ni dia memberi faktor. Ni umur 100 pakai baju tengkorak lagi, Allah. Tak reti lah. Pakai baju tengkorak, pakai baju macam-macam tulisan. Pang not dead macam-macam lah. Macam-macam. Walaupun usia dah orang kata kubur dah kata mari lah. Jadi pakaian kena masalah. Bila usia 40 tahun ni, benda yang ada kat tangan kita pun kena ubah. Kalau selalu telefon duduk kat tangan tu, biar tasbih ada kat tangan kita. Biar tasbih ada kat tangan kita, tak kira lah tasbih digital ke ataupun tasbih ni ke, biar dia ada kat tangan kita. Saya tuan-tuan masuk pengajian, kalau masuk pengajian dengan guru saya, tengah-tengah kuliah, dia pun tanya, hari ni buat tasbih tak? Tak nanya tuan-tuan, tengah kuliah orang ramai, hari ni buat tasbih tak? Tunjuk tasbih, suruh tunjuk pula, suruh angkat pula. Tanya ke anak murid dia, ini buat tasbih tak? Ini buat tasbih tak? Jadi dah kalau kena dah sekali, minggu depan confirm buat tasbih. Dia kalau saya tanya, tuan-tuan buat tasbih dah ni, angkat sekali. Tanya orang kata, memang minggu depan bukan setakat tasbih tak bawa, dengan dia sekali tak panggil. Dia kata malah aku masuk kuliah sudah lembang habis tak tidur pun kena tegur, tak buat tasbih pun kena tegur. Aku baru nak dekat dengan pengajian-pengajian. Tak jadi terus dekat dengan pengajian. Sebab apa? Sebab bukan kita nak kata kita kita alim, tidak. Tapi bila kita tengok tasbih, kita tak ingat benda lain. Tak ada orang tengok tasbih, tengok kat Aeon Mall lah. Tak ada. Tengok tasbih, tengok kat Durian Batu Kurau lah. Tak ada. Dia tengok tasbih ingat zikir.
digital. Tapi tak, kita tengok telefon, kita ingat benda lain. Tengok telefon, tak ada orang tengok telefon ingat zikir, ingat tahmid, ingat tasbih, tak ada. Tengok telefon, nak buka Shopee sekejap. Tak, ingat Shopee. Dah. Ingat yang benda dia mesti buka lah, Facebook. Jadi begitu. Jadi kena tukar. Kena tukar biar kurang-kurang ada tasbih digital kat jari kita. Sekarang ni pun macam-macam jenis tasbih digital, dia tak belian tapi lah macam-macam lah ini. Jadi sebab bila tasbih kita ingat, bukan kerana kita nak kata kita warak, kita ahli zikir. Tidak, bukan kerana kita nak dia. Jadi benda ni Wahabi tak suka ni. Wahabi kata ni bid'ah ni. Bid'ah, Nabi tak buat, tak ada Nabi buat zikir, tak ada zikir. Zikir punya jari sudah lah. Yang ni bid'ah, bawa menantang ni tak bid'ah. Tu susah. Wahabi ni ambil benda dia nak bid'ahkan. Padahal benda ni mengingatkan kita pada Allah. Jadi maka sebab itu kita kena ubah cara hidup kita. Bila usia dah 40 tahun, kena tengok siapa kawan kita. Kita tengok kawan. Kalau kawan kita ramai orang yang fasik, tinggalkan. Ramai kawan kita orang yang jahat, tinggalkan. Kita boleh berkawan dengan orang yang fasik kalau kita berupaya untuk dakwah dia menjadi orang soleh. Kita boleh berkawan dengan dia. Saya kawan dengan Ustaz sebab saya nak tarik dia masuk pengajian. Okey. Kalau kita boleh tarik dia masuk pengajian, takut kita yang masuk pengajian dia. Itu pibah. Jadi nak elak kita ni terjerumus ke lembah kebinasaan. Takut kita ni daripada pakaian elok jadi tak elok sebab kawan dengan orang fasik. Maka tinggalkan kawan yang fasik. Mudah kata hari ini, tinggalkan grup-grup yang fasik. Grup WhatsApp, kalau ada grup WhatsApp tu, tinggalkan. Kalau grup WhatsApp tu ada umpatan, ada mengaibkan manusia, ada sebar fitnah, gambar tak senonoh, tinggalkan. Kerana ini bukan waktu kita untuk sibuk dengan bacaan benda-benda sebegitu. Kerana usia kita dah tua dah. Takkan usia tua nak baca lagi gosip artis. Itu bukan waktu dia dah. Waktu ni malaikat muka nakir duk tunggu kita dalam kubur dah. Dia tak tanya kita berapa orang artis yang kamu kenal sepanjang kamu hidup atas dunia. Dia tak tanya dah artis ni lahir kat mana, anak berapa orang, tak tanya. Jadi sebab itu kita tak ada waktu nak sibukkan dengan benda yang tidak. Jadi kalau boleh grup-grup tu, ada grup masjid, grup pengajian. Ini maknanya kena ubah dah cara hidup kita. Maka usia 40 tahun adalah usia sebagai peringatan. Kalau selepas 40 tahun kamu masih lagi hidup dengan kelalaian, hidup dalam keadaan dilalaikan dengan dunia, maka disebut fal yatajahhaz ila nar, persiapkanlah diri kamu memasuki api neraka Allah. Sebab itu orang tua yang lalai dengan dunia itu lagi dibenci dengan orang muda yang lalai daripada dunia. Orang tua yang sibuk dengan maksiat lagi Allah Ta'ala benci daripada orang muda yang sibuk dengan maksiat. Kerana tuanya itu tidak menjadikan dia untuk insaf. Maka sebab itu disebut, kata Imam Ghazali rahimahullah ta'ala, sebenarnya sekadar ini sudah cukup untuk menjadi nasihat kepada semua orang yang beriman. Maka disebut sepatutnya nasihat yang pertama ini sudah menjadi kecukupan. Kalau kita nak muhasabah, maka cukuplah ini sebagai satu muhasabah nasihat untuk mengetuk hati kita supaya jangan sia-siakan umur dalam kehidupan kita. Kerana usia itu lebih berharga daripada emas. Emas kalau terluput kita boleh beli balik. Tapi usia yang terluput kita sudah tidak mampu beli walaupun berapa nilainya. Sesaat yang berlalu pagi tadi kita tak akan mampu dapat belinya kembali. Jadi sebab itu sekarang ni kita berada dalam 10 Zulhijjah terawal. 10 Zulhijjah terawal ni adalah hari yang paling disukai oleh Allah. Ibadat yang kalau kita buat di dalam 10 hari pertama ni adalah ibadat yang paling disukai dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Batu 10 pertama Zulhijjah ni banyakkan istighfar, banyakkan bertahmid, bertasbih, bertahlil la ilaha illallah, berselawat. Ni 10 pertama Zulhijjah. Dan banyakkan berpuasa. Tak boleh nak puasa sepanjang hari 10 Zulhijjah ni pun, puasalah satu hari pada hari Arafah, pada Sabtu minggu depan. Moga-moga kita dapat jaminan keampunan 2 tahun. Tahun hadapan dan tahun hari ini kita akan dapat jaminan keampunan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan siapa yang ada kelapangan, pastikan berkorban. Kena korban orang yang ada kelapangan harta. Kalau sunnah je Ustaz, tahun lepas dah 10 tahun lepas dah buat dah. 10 tahun. Nak buat tahun ni berkira pula. Ini satu lagi masalah kita. Tuan-tuan, puan-puan yang dirahmati oleh Allah,
berapa ekor lembu yang kita korbankan selain daripada hari raya korban, pahala takkan sama dengan lembu yang kita korbankan pada hari raya korban. Takkan sama pahala. Sebab tu kalau siapa ada kelapangan harta tapi tak nak berkorban, rugi besarnya dia. Dah rugi besar. Sebab apa? Sebab dia takkan jumpa lagi. Raya korban tahun depan belum tentu menjadi miliknya. Raya korban tahun depan, tak pusat suami saya dah buat. Jadi kalau dalam bab akhirat kita berkira, nak bersyukur dengan harta Allah bagi pada kita pun kita berkira susah. Jadi saya sebab tu saya dalam berapa minggu ni, berapa hari ni, banyak masjid dia jemput kita kuliah, suruh bicara tentang korban ni. Dia kata, Ustaz tolonglah sebut sikit, sebab orang tak ramai nak ambil korban. Sebab apa? Sebab orang tak tahu nilainya. Jadi tuan-tuan, kalau siapa ada harta yang lebih, carilah tempat-tempat untuk kita buat ibadat korban. Kerana kita tak akan jumpa dah hari-hari sebegini, tahun depan belum tentu jadi milik kita. Anda tak rugi pun kenderaan yang akan datang pada kita di hari kiamat kelak sebagai tunggangan kita ke syurga Allah Subhanahu wa taala. Jadi itulah tuan-tuan, kita pergi berhenti di sini dulu. Nasihat yang pertama, insya-Allah bulan depan nasihat yang kedua insya-Allah. Jadi 1 bulan mungkin 1 nasihat, ataupun 1 bulan mungkin setengah nasihat. Jadi insya-Allah mungkin dalam 4 tahun ambillah kita. 4 tahun kita cuba ringkaskanlah. Takut saya mati dulu sebelum tuan-tuan tak sempat ambil kitab. Jadi maka sebab tu insya-Allah kita cuba habiskan kitab kita yang mulia ni. Jadi kitab kita ni kalau yang tak ada boleh order di Shopee. Sekarang ni Shopee pun ada kitab. Jadi boleh order di Shopee je kalau yang tak ada kitab. Jadi boleh order, tak ada masalah. Harga dia lebih kurang, yang baru rasanya RM8, yang saya ni RM7, yang lama lagi ada RM6. Sekarang ni pun kitab pun naik harga, bukan ayam je naik harga. Dah kitab pun naik harga. Kitab pun naik harga juga. Jadi setakat itulah apa yang baik datang daripada Allah. Yang lemah, yang kurang adalah kelemahan daripada diri saya sendiri. Saya ambil ruang dan kesempatan, siapa-siapa yang nak berwakaf, saya sentiasa buka wakaf. Sekarang ni wakaf kita buka ni adalah khusus untuk pembangunan surau. Surau yang kita tengah buat di Terengganu ni lah. Jadi sekarang ni kita dah buat tapak. Kita tunggu besi sampai. Sekarang ni besi pun dah naik harga 3,000 lebih 1 tan, dekat 4,000 1 tan. Jadi kita banyak guna besi lah. Kalau kamu simak nak sumbangkan konkrit, nak sumbangkan benda-benda begitu pun boleh. Ustaz, segala besi-besi ni saya nak ambil saham. Supaya orang tiap kali orang sujud saya dapat pahala. Boleh, tak ada masalah. Dia boleh beli besi untuk diri dia, dia boleh beli konkrit untuk diri dia. Kita memang kita buka untuk sumbangan-sumbangan yang sebegitulah. Yang insya-Allah yang insya-Allah surau ni kita akan buat pengajian percuma di situ insya-Allah. Aku qali hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil wa ihdina siratal mustaqim. Suratul ladzina an'amta 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa ya arhamar rahimin. Ya Allah, ya Tuhan kami, sebagaimana Kau himpunkan kami dalam keadaan baik pada pagi yang mulia ini, ya Allah, himpunkanlah kami bersama-sama dalam syurga Firdaus tanpa hisab di akhirat kelak. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Amin ya rabbal alamin.